بسم الله الرحمن الرحيم. النفاس تعريفه هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. Nifas hari itu kita baca mengenai dengan haid juga masalah perempuan, dan amalan ni juga masalah perempuan juga, cuma masalah darah nifas. Dan sikit lagi ayat penting juga ialah masalah darah istihadah. 3 jenis darah yang disebut-sebut oleh Islam kepada kita, dan bersebut hari itu walaupun haid, nifas, istihadah ni kerja perempuan, tapi kita lelaki kena tahu. Kerana kadang-kadang kita berkahwin dengan seorang perempuan yang tidak tahu mengenai dengan hal dia sendiri, maka menjadi kewajipan untuk lelaki ajar. Jadi kalau perempuan tu tak tahu, untuk lelaki pun tak tahu juga, kalau dia nak ditanya orang lain suku sakat, tentulah perempuan ni malu. Jadi kadang-kadang dia ada itu saja. Jadi ini demikian masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah, tiga hidayah yang keluar daripada tubuh orang perempuan ni, walaupun benda ni khusus sebagai perempuan, kita sebagai lelaki dan kita sebagai seorang bapa yang berjadian anak kita ada rumah, kewajipan kita kena ambil tahu sama. Kalau kita mengaji beraya ini mengenai dengan haid, malamnya mengenai dengan nifas. Nifas huwa ad-damu al-kharij min qubul al-mar'ati bi sabab al-wiladah. Darah nifas ialah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan setelah dia beranak, kerana beranak. Setelah perempuan melahirkan anak, maka darah yang keluar nifas adalah yang nama dia nifas. Kalau tidak kami haid, kalau tidak kami istihadah. Wa in kana al-mawlid saqitan, telefon duduk atau anak yang lahir itu anak guguran. Walaupun anak guguran, maka darah yang keluar pada lahiran anak ini yang panggil darah nifas. Baik, darah macam ini ada hukum atau tak ada hukum? Terlibat atau tidak dengan Islam? Jawabnya terlibat. Dan mengetahui ingat para hadis semua, tidak ada agama atas muka dunia ni yang mengajar kita, mengajar perempuan kalau mari darah haid lagu mana nak buat dari segi agama, kalau mari darah nifas lagu mana nak buat dari segi agama. Tidak ada hukum yang tegas molek lain pada Islam, tidak ada. Orang Kristian, orang Buddha, ataupun orang Kristian, orang Yahudi, kalau mari haid, kalau mari darah begitu gini, hukum dia boleh kata hampir-hampir tidak ada bagaimana kemasnya dalam Islam. Baiklah. Muddatuhu. Masa itu selama mana masa darah ni keluar, yang disebut darah nifas. Kata dia la hadda li asal nifas. Tidak ada hak dia tertentu bagi keluar nifas. Darah nifas yang keluar ni banyak mana hak ala khiti, seminggu ke sehari ke berapa, kata dia dalam Islam tidak ada sebut. Apapun alhamdulillah Allah, kata kita tidak suruh kita, kuat-kuatnya dia tubik sikit. Orang panggil orang darah tidak banyak, dia jadi dia tubik sikit. Ni sekali atau sikit sekali habis kering. Itu paling keluar nifas. Dia sepertinya darah yang keluar lepas pada beranak, nama dia nifas. Banyak-banyak keluar sama mana, hak paling sikit sekali tidak dikedah oleh syarak. Kalau apa tu dia lahzat ini. Artinya darah nifas ni boleh jadi dia keluar sekali sikit. Sekali dapat petang sekali kering. Sikit gitu, maka sekali itu pun dia panggil darah nifas. Fa'idha wuridat yang qata'a damha aqibal wiladati aw wuridat atau waladat. Fa'idha waladat wa qata'a damha aqibal wiladati aw waladat bila dami wa qata'a nifasuha lazimaha ma yalzamu tahirat. Artinya bila seorang perempuan ini melahirkan dan darah dia lepas pada tubuh anak tu tak ada darah, putih darah. Kering gaung suci bersih, tak ada sebagian darah. Usalam kalau ada perempuan itu. Awaladat ataupun wulidat, ataupun dia dilahir, ataupun dia melahirkan anak bila dami, tak ada darah langsung. Oh tak ada itu juga sikit, lepas tu putih. Ataupun seorang perempuan itu beranak, tak ada darah sikit apa.
Waqadifatuha dan nifah dia kecil hadis. Hakikatu lazimah ma yalzamu tahirat. Wajib di atas perempuan tadi. Kalau yang wajib di atas perempuan lain, hak suci. Artinya bila perempuan seorang perempuan beranu, tu dia dalam sikit. Lepas tu sejak tak kering. Sama ada sejak dia sendiri, kau tak sejak tak makan ubat tu, kering. Apa tu, tak tu dia langsung darah. Tu dia anak molek-molek dengan lengan yang membakar darah, tak tu dia. Nanti kata perempuan ni kena tunggu 40 hari nak sebagaimana adat kita orang Melayu. Kata dia, dah. Wajib selalu atas perempuan ni, perkara-perkara yang wajib atas perempuan lain, hak yang suci. Lalu ada. Sebagaimana dia waktu suci yang itu. Dan sebagaimana adik-beradik dia, mak dia, hak tika suci, tak mari darah, tu wajib jatuh ke dia, semaya yang kau koso ke berapa tu, maka perempuan hak baru-baru beranyuk itu wajib juga semaya koso, kira je darah sejak molek. Walaupun tak habis 40 hari kau berapa semua sekali, sebagaimana adat kata layan kita orang Melayu. Kita yang tahu umumnya bila beranak, dia kena tunggu tak apa tu. Tak semaya, tak koso, berapa selagi, tak habis 40 dia, walaupun darah sejak lama dah. Misalnya kita kata dakwah dia ni seminggu je ataupun 3 hari je. Dia tak pernah tak isah dah. Tu benar. Tu benar kesilapan kesalahan yang dia mesti tanggung. Dia tanggung kau, laki dia tanggung kau, ibu bapa dia tanggung kau. Itu bagi-bagi saya yang berlaku. Berpunca daripada pegang adat saya lebih daripada megang agama. Lazimah ma yalzamu tahirat, wajib atas perempuan tadi sebanyak mana benda yang wajib atas perempuan yang suci. Apa benda? Minas salati, iaitu semaya. Bagaimana perempuan dia tak mari darah tu wajib semaya, maka perempuan hak baru beranak kemarin pun bila tak ada darah tu wajib juga atas dia semaya. Wasawmi dan puasa. Kemarin dia baru beranak tapi dengan sebab tak ada darah dia ada kemarin perkara ini wajib juga atas dia semaya. Walaupun dan lain-lain lagi. Oh, dia nak suku, dia nak bias, dia punya pasal lah. Tapi tak pernah tinggal kemari puasa, tak boleh. Wa amma aktsaru fa arba'una yawman. Itu kata dia, hak disebut tadi, darah nifas atau darah yang keluar lepas pada melahirkan, keluar kata dia, lahzah, seminit atau sekekin. Itu hak paling tu. Hak paling banyak, wa amma aktsaru fa arba'una yawman. Hak paling banyak kata dia 40 hari. Tuan kita ni dia duduk atas 40 hari. Tengah kita lain sebut 90 hari. Ini terletak di atas kedudukan orang. Amal sebut hari itu, benda ni tak ada emas. Benda ni hasil daripada bancuan. Yang dalam istilah kata dapat istighfar. Imam Syafi'i baik, Imam Hanafi baik, dia kutip jajak negeri-negeri. Dia semasa waktu dia ada itu, kita tanya khabar reti negeri ni berapa hari, kalau beranak berapa hari darah. Reti kapun ni negeri ni jajah ni berapa hari, kita tanya khabar. Itu tasik dalam kitab dia, 90 hari. Orang ni tasik 40 hari. Kita letaklah di atas keadaan-keadaan tertentu. Jadi, dia keadaannya dua. Yang pertamanya, dia pun cari pada orang. Orang yang duduk dalam iklim tertentu, dalam negeri tertentu. Kadang-kadang orang tu, kalau negeri panas, umumnya darah ni keluar lama. Kalau negeri kita ni, negeri panas. Kalau kita ni dan orang dia duduk dekat Khatul Istiwa, maka negeri kita ni termasuk dalam negeri panas. Sejuk kita ni berpunca daripada kita ni, duduk menunggu. Negeri kita ni sahun berlalu, orang ni sama menunjuk. Maka umumnya negeri kita ni lama. Perempuan dari darah 18 hari. Tapi pada orang duduk di negeri sejuk, macam di negeri Timur Tengah, kalau kapas ke negeri okutif pasti pun selalu duduk sejuk, tarik nampak jauh-jauh, malu-malu nampak salji turun semua. Orang-orang negeri yang umumnya darah tidak keluar banyak, tidak keluar lama. Kenapa? Kerana mudah nak beku, mudah nak katuk lubang-lubang awak sayap berapa tu, maka darah dia sikit. Tentu kadang-kadang. Walau bagaimanapun, paling banyak darah keluar lepas pada beranak 40 hari. Yang kita kata. Di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما رواه الخمسة إلى Tuan kita ni waktu 40 hari kerana hadis yang diriwayat oleh Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kanatin nufasa'u. Ummi Salamah kata, perempuan-perempuan yang beranak, yang melahirkan anak, tajlis ala ahdi Rasulullah, duduk di rumah dia di sana Rasulullah itu 40 yawman, selama 40 hari. 40 hari je orang perempuan di zaman Nabi itu duduk di rumah, tidak mantak semaya, tak pun tak bisa surah, tak di masjid, tak pun selama 40 hari. Ini apa ni? Umumnya begitu duduk. Jadi pada 40 hari umumnya butilah darah, sejak pada darah.
رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تابعوا الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. Imam Tirmizi kata telah ijma' seia kata seluruh ahli ilmu. Para ilmuwan semua sekali kata daripada sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'in, orang-orang alim zaman Nabi dan orang alim zaman lepas pada pikat Nabi itu orang panggil tabi'in, wa man ba'dahum, dan juga orang alim lepas pada itu juga pikat, maknanya semua sekali ijma' bahawa perempuan yang beranak, dia melahirkan anak, dia bersalin kita panggil, dia kena tinggal semaya selama 40 hari. Kerana umumnya dalam masa 40 hari ini boleh kata keseluruhan perempuan darah dah. Illa an tara kufra qabla zalika, kecuali kalau ada perempuan yang tengok tubuh dia suci belum 40 hari lagi. Belum 40 hari lagi dia tengok darah dia sejak ada kering molek, tak ada apa sekarang dia tak kapah, tak nampak merah, tak nampak kuning, tak nampak kelabu, apa suci bersih. Asika juga fa innaha tasilu wa tusalli, sikot wajib atas dia mandi wajib, mandi dulu kita panggil mandi apa? Mandi wajib lah. Mandi wajib lepas pada kita beranak, bila sejak darah kena mandi wajib dulu sebelum daripada sembahyang. Fa innaha tasilu wa tusalli, sikot dia kena sembahyang, dia kena mandi, dia sembahyang. Mandi wajib. Mandi wajib ni hari tu kita mengaji dah itu dua perkara beza dengan mandi lain. Yang pertama kena niat betul benar. Waktu juru kalau kata kaki ke berapa, kena niat betul benar bahawa mandi ini mandi wajib. Wajib untuk menangkap hadas kan. Jadi bubuh niat lepas kita berpuas, ya Allah selaku aku nak mandi ini mandi wajib, nak buat hadas yang daripada aku. Hadas kerana berapa? Hadas kerana beranak. Semata-mata kita saling itu tubuh kita ni beradah. Kita nak akad sahut buat hadas ni kena mandi wajib, iaitu kena niat mandi. Bukan seperti mandi hari-hari. Kita bangun pagi mandi, juga hari mandi, juga itu mandi biasa kan. Kalau ni mandi ibadat khas, kena ada niat bolak dalam hati kita nak akad hadas. Yang keduanya syaratnya iaitu kena rata habis benak tubuh kita. Jangan ada walau besar panggil pada jarum tu, jangan ada tubuh kita ni kering. Iaitu kita gosok mana? Kita mandi, kita gosok. Tak nanti kaya itu banyak, asal saya kata cukup. Nah, bila tutup waktu yang pertama niat nak hadasah, yang keduanya biar rata habis tubuh, ketika juga bolehlah nak mandi mandu, nak tidur dengan atuk lelaki berapa semua sekali bolehlah. Mulai daripada mandi wajib, semaya aku tak boleh nak tidur sekali dengan atuk lelaki, nak setubuh lawan kami, nak tidur saja tak ada apa-apa. فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد 40. Baik, tadi dia sebut bila darah tu sekat 40 hari. Lepas pada 40 hari kalau sejak lepas pada sekat 40 hari dia kena mandi lah, kena sembahyang. Baik, kalau lepas pada 40 hari itu dia mandi, mana berapa ada darah lagi? Darah tu ada lagi. Hari yang ke-41 itu darah dia ada lagi. Mandi. Dah mandi wajib dia sembahyang. Sampai ada lagi darah. Fa'inna aktsara ahli ilmi qalu. Kata dia, kebanyakan alim ulama. Ada yang mengata, la tada'u salata. Dia tidak boleh tinggal sembahyang ba'dal arba'in lepas pada berlalu 40 hari. Ini situasi kita ni, dia duduk sekat 40 hari. Kita sini kita sebut berapa? 90 hari. Jadi kita ni duduk atas tangga 40 hari. Lepas pada 40 hari itu, lepas ada mandi, semayang, tanpa kali mari juga, tak sedut tinggal lah semayang. Semayang juga lah. Semuanya kena baru lah, kena bercarak, kena baru, kena berkata. Dia semayang juga lah. Kalau kita berasa nak semayang hanya. Kalau kita berasa nak semayang, tuan kita ni 40 hari. Kalau kita duduk 14 ke sini, 90 hari. Tak ada hajat. Kalau kita 90 hari, tak ada hajat lah. Kok kering molek ada dok tu dekat semayang. Para hadirin semua ingat, jangan semayang ni jangan tinggal. Semayang ni belah bekal, panggil nasi gemuk kita. Nasi gemuk kita dah mati hari-hari ni, tosok kalut lah mana. Tosok kalut kerja, kau sotok soka, kau puya ujah, kau puya panah, kau tak lagi buat tinggal nasi. Tengok puya panah, kemarak, kalau makan nasi. Puya ujah, cerik, kalau menanuk duduk, kalau bekerja si basah. Kenapa? Nasi ni barang mustahil.
Kalau tubuh badan mustahak makan nasi, rohani kita mustahak makan semayang. Semayang ni makan dia. Kita tak berasa lapar, kita semayang itu kerana tubuh kita tak sihat. Orang tubuh sakit, tak makan nasi tak apa. Ambil tak makan nasi 3 hari dah Ustaz, seminggu dah Ustaz, sebulan tak makan nasi. Tak apa, tubuh sakit. Bila sakit, orang perut sakit, hidup tu tak betul, si kata orang tak makan nasi. Orang biasa. Tapi orang tidak berasa lapar bila tak semayang. Rohani dia tidak berasa lapar. Kenapa? Kerana rohani dia punya sakit. Pada orang yang rohani dia sehat, molek, sedar, molek, nak ripak dia dengan Tuhan suami yang molek, dia tak dekat semayang. Dia belisik tak semayang. Ibarat dulu tu. Nanti dia duduk. Satu soalan iaitu dalam masa kita duduk dapur ni, kuku ada setengah orang tak ada serak. Dia kalau tu bomo dia kira betang. Kalau tu lebar dia kira nyusuk atuh yang di akhirat. Kalau kuku nyusuk atuh yang dia bapa muka aktif aku duduk duduk. Baru ni kita rasa dalam buku ni Tuhan sifat kita royak dah sadok berapa sekarang. Nak korak, nak cukur, nak gunting rambut berapa sadok berapa sekarang. Dan Allah sebut juga hari punya, Allah sendirinya dia benar dia orang duk kata. Tapi dia cari lelaki tak jumpa. Jadi kesimpulannya gini lah. Kesimpulannya dari segi layannya khas. Orang lelaki baik, orang puan baik. Orang lelaki yang junub. Malah kita setubuh dengan lelaki isteri. Baik seorang tu. Ataupun malah tu lalu kau nak gunting misal kau gapo. Itu terserah tak kita. Kalau kita buat wah-wah tak sah. Tapi dari segi nas tak ada layannya. Kalau kata bila ni dia orang lelaki, dia orang tua, ni dah kat pokok jam gapo. Semua sini tak ada. Tapi nak boleh kau cekok, nak boleh kita cekok buah lelaki kita ni orang tua kata sebenarnya kerak, sebenarnya cukup belum ada junub soal dia pada masalah. Nak boleh cekok tu berat kali tu. Rampak. Karena benda tu dah jadi, kata orang ni dah jadi budaya gitu. Okay. Matilah ni, mati kan. Dia juga. Mati dulu lah. Tak kipas tak salah. Kipas tanah. Ya. ما يحرم على الحائض والنفساء. Baik. Bila seorang perempuan itu mari syrik. Darah sepuluh kita baca baru ni. Ataupun mari darah nipah. Sepuluh kita ada kena baca malam ni. Yang mana tak ada orang seperti ketua puan. Lagu mana nak buat? Tak boleh gapo. Kata dia tastarikul haidu wan nufasa'u ma'al junubi fi jami'i ma taqaddama. Untuk anak-anak kita yang belajar Arab. Biasanya kalau kata itu digunakan untuk orang puan, masa haidu biasa dia berbentuk seperti haidatu. Kalau laki-laki kata tak ada tos, kalau kita kata katibun. Penulis. Kalau orang lelaki dia tengah membeli, dia panggil katibun. Kalau seorang puan dia tengah membeli, dia panggil katibatun. Jadi malam ni ya, sepatut dia kata, ma yahrumu alal haidati. Alal haidati. Haidah maknanya perempuan malihik, kena betul seperti. Tapi tak ada tu. Haidi saja. So tak ada. Jawabnya apa dia? Jawabnya kata wajahnya tak ada hid. Dia orang jatuh tak ada hid. Tak payah bubun tanda beza di antara lelaki. Kalau orang lelaki ada hid, orang tua tak ada hid. Orang lelaki kena kata haidu, orang tua kena kata haidatu. Betul seperti sebagai tanda ni orang tua. Tapi dengan sebab orang lelaki dari awal lagi tak ada mari hid, maka pakai haidu pakai tak ada tanda. Tak apa, takut lagi. Juga dari begitu. تشترك الحائض والنفساء مع الجنوب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنوب. Kata dia berkongsi perempuan yang marih dan berkongsi perempuan yang marih nipah, dia berkongsi dengan orang junub pada semua hukum wal pada, iaitu sebanyak mana hak haram orang junub. Sebanyak mana orang junub tu haram buat apa maka belah tu lah perempuan marih itu haram juga, dan orang perempuan marih nipah pun haram juga.
ingat balik kalau kita mengaji masalah junub itu semaya, kau duduk dalam masjid, kau baca Quran, kau gapo, itu haram berlaku untuk junub. Jadi dia ni. Maka sebanyak mana hukum yang haram terhadap junub, berarti juga haram di atas perempuan yang mari baik, yang mari nikah baik. وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر. Dan juga kursi dari segi bahawa tiap-tiap daripada demo tiga ni, iaitu orang mari syed, orang mari nifas, dan orang junub, tiga ni orang kata muhdithun hadatsan akbar, orang yang disebut sebagai orang yang berdasar. Orang junub pun berdasar, orang mari syed pun berdasar, orang nifas pun berdasar. Sakit tu orang tak kira dari segi ukuran luar. Sakit dikira dari segi syarak. Syarak kata orang ni ada salah. Syarak kata orang ni ada kecil lah. Biasa ada kecil ni ada besar ni, ada kecil boleh kakak dengan kedua ambil Ismail. Ada besar tak boleh nak main ambil Ismail, tak boleh. Kena mani lah. Dia mempunyai niat jauh. Kalau panggil mani baca waktu dua kali. ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم أمور. Kata dia, tadi dia sebut orang haid dan orang nifas suka dengan junub. Sebanyak mana benar tak haram terhadap junub, haram berapa atas orang perempuan orang haid, mari nifas. Tapi, kata dia ada hak tambahan. Perempuan yang haid dan nifas ada tambahan lagi, lebih daripada orang junub. Daripada tambahan. Jadi maknanya dia ini, orang junub tak apa ni. Orang junub, sikit lagi dia sebut ni tak apa. Tapi orang perempuan haid yang nifas tak ada. Jawab dia, banyak kau. Satu, dua kali disebut. Yang pertamanya as-sawm. Puasa. Puasa kan junub tak apa. Kita junub malam. Siang hari itu kita nak puasa. Bila tak mandi junub lagi. Tak ada apa-apa. Banyak orang tanya. Bila puasa. Dan masa tubuh itu gini. Kena mandi aku. Belum pada nyaw. Jawabnya tak payah mandi. Belum nyaw. Cumanya boleh jadi tak berlaku. Tak berlaku nyawa keadaan junub, boleh tak berlaku. Tapi maknanya kalau nak nyawa juga dengan tak mandi, ada apa-apa, sebab gada-gada. Ada apa-apa. Maka sahur dulu ya, tak mandi. Tak ada apa-apa. Tapi pada orang yang haid, pada perempuan yang mari haid, walaupun dia junub, perempuan yang mari nifas, walaupun dia orang dosa apa ni hadap sah, boleh dia apa, tak boleh dia pasal. فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم tidak halal bagi perempuan yang mari haid dan tidak halal bagi perempuan yang mari nifas an tasuma untuk berpuasa, tak boleh. Wa in shamat la yan'aqidu siyamuha. Kalinya puasa juga bila dia mari haid pun dia puasa, bila dia baru-baru beranak pun dia puasa, la yan'aqidu siyamuha, tak jadi puasa dia. Sebab puasa pun lapar saja, esok dia kena qada juga. Baik dia tak puasa. Dia memang tidak boleh puasa. Tak halal. Kerana puasa-puasa ni ibadat. Dan ibadat tak boleh nak buat satu kali pada tubuh kita kotor. Supaya kita semaya. Semaya tengok orang semaya gatik, tapi tak ada semaya. Tanpa. Nak semaya, kena ambil semaya. Selagi tubuh dia mau tak suci, dia tak boleh semaya. Tak nak tunjuk rajin lah. Tak kena tepat rajin. Apa rajin tak perlu orang. Fa'in samat, la yan'aqidu siyamuha. Kalau perempuan yang mari mari nifas tu, tajih tak puasa juga, tak jadi puasa dia. Wa waqa'a batilan, dan tidak puasa juga pun batal. Puasa dia tak jadi. Wa yajibu 'alayha qada'u ma fataha min ayyamil haid wal nifas fi syahr Ramadan. Oleh itu wajib atas perempuan yang mari haid dan perempuan yang mari nifas qada sebanyak mana puasa hak yang luput semasa dia mari haid dan semasa dia mari nifas dalam bulan puasa. Dia beranak dan boleh puasa. Luka cerita nasib tak baik dia, dia beranak boleh puasa. Tahun puasa 2 minggu, 3 minggu, apa ni? Mari hit dia. Itu pun kata dia sebanyak mana, hak hari dia tak puasa kerana mari hit, kalau kerana beranak, semua wajib dia qada berlaku. Nasib dia nak beranak. Dia tak boleh kata apa dah. Apa Tuhan jadi aku perempuan. Susahnya aku kena qada nak tahu. Tak boleh kita kata gitu. Yang pertama orang panggil tak comel, kita pergi, orang panggil kita pergi sungguh lagu tu lah kerana kita ni tak puas hati ni kepada Allah SWT. Allah yang menentukan kawan puan dan lelaki. Allah yang menentukan dan puan kawan lelaki. Apa boleh buat? Ini satu benda yang mau tak mau terpaksa. Orang lelaki baik. Tak kena tanggung, orang puan tak kena tanggung. Orang lelaki dia kena tanggung buat kerja. Bapa Tuhan tak buat apa orang datang. Kalau buat orang tina sebenarnya dia setang rumah.
makan surat, nak minum surat. Tak boleh digantuk lelaki buat balik belakang. Tak boleh juga. Itu dia. Jadi. Soalan yang keduanya, orang junub memang tak boleh baca Quran. Sama ada setubuh lelaki isteri tak boleh baca Quran, sama ada perempuan haid nifas tak boleh baca Quran. Baik soalnya kalau kena ke kita jadi cikgu Quran. Budak-budak deru mari dua muka. Buat lagu mana? Kita nak ambak balik, boleh jadi budak ni. Kita seminggu, kadang-kadang balik haid seminggu. Ambak balik kan, dia lapuk 2 minggu. Mana buat lagu mana? Jadi gini ya masalahnya, Quran tak boleh baca. Tapi sekarang kita nak raya awak tu, bo bayi depan tu bacaan dia, bu. Kalau ni wa ni, ataupun ayat. Wa, bayi atas nak baca wa. Kalau ni ain, kalau ni hak tak titik ni ain, hak ada titik ring, kalau ni bayi atas, bayi bawah. Sekarang tu tak ada apa-apa. Sekarang tu tak ada apa-apa. Kita sebut, kurang sebut-sebuti, tak ada apa-apa. Lepas tu, baki lagi nak suruh baca semua tu, kita suruhlah boleh anak murid kita hak lama dah tu jadi guru kaki kita, bila-bila kita duk perhatikannya. Satu kali cara dia supaya budak-budak ni boleh mengaji Quran terus menerus walaupun kita dalam keadaan akhir, dalam keadaan nifas apa semua sekali. Iaitu apabila kita tegur betul-betul. Tegur betul-betul hak ni buat bari datang hak ni bari balu apa semua sekali. Tegur betul-betul tidak jadi masalah apa. Cuma tak kami Quran. Dan untuk nak baca Quran kepada budak yang boleh baca Quran dah tu, atau budak yang tak boleh baca Quran lagi, kita suruh kita hak lama sikit tu, jadi untuk guru di bawah pengawasan kita, di bawah perhatian kita. Dan kita guru Quran ni kena pandai lah kan. Kena sadar juga. Sadar kedua ni kita tak boleh mengajar tak, dia kena perhati tengok dalam gambar-gambar nak dia hak mana hak seorang yang boleh hazak mengajar kita, dia tak boleh mengajar Quran. Boleh pandai. Kita mengajar Quran boleh follow banyak, seutuh banyak kita mengajar. Kemudian bikhilafi ma fa'ataha min as-salati. Kata dia selain daripada semaya hak tinggal. Dalam masa kita mari dalam masa kita mari ni Pak, puasa memang tak boleh puasa. Puasa tak boleh puasa, semaya tak boleh semaya. Tapi berdua ni puasa kena qada. Besok, bila kita kering darah, puasa kena qada. Semaya betul. Maka semaya tak kena qada, puasa kena qada. Kata dia, فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة. Kata dia, tidak wajib atas perempuan qada semaya daf'an lilmasyaqqati kerana kesian. Apa ni Allah Taala ni kesian kat perempuan kalau suruh qada semaya enggak. Kalau 5 kali sehari kalau kena kau bahasa berat, kau bahasa baru lama dekat 2 minggu enggak. Kau kira lah 5 kali 14 berapa dah? 5 kali 7 35. Jadi 70 kali dia kena qada berat lah. Jadi Islamnya atau Allah Ta'ala ni kesian kat perempuan, ya serba lemah, ya serba getih apa semua sekali, kata dia semaya perempuan tak qada lah. Aku nak minta mu qada puasa lah. Kenapa? Karena fa'inna salata waqtu takraruha bi khilaf as-sawm. Karena semaya ni acak kali boleh, 5 kali sehari boleh. Jadi kalau suruh perempuan yang marah insya-Allah semaya enggak berat benar lah. Bi khilaf as-sawm lain pada puasa. Puasa ni sekali dalam setahun. Laki puasa. Qada lah puasa. Jadi puasa wajib atau perempuan haid. Qada ada semaya tidak wajib. Ini satu rahmat daripada Allah Ta'ala untuk orang perempuan tidak wajib qada semaya. Tak boleh yang baik gitu maupun taknya semaya juga. Dia nak lagu mana nah? Nak suruh Tuhan buat lagu mana? Di hadis Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بالرجل الحازم من إحداكن. Panjang sikit ni hadis ni. Tapi sebab hadis ni panjang, surah kita ni ambil jadi awal lagi. Sepatutnya dia wa'ayah hadis tu pendek dah. Padan-padan jadi nas untuk dakwa dia ni. Dakwa dia nya perempuan tak wajib qada semaya
Cumanya wajib qada puasa. Apa balik dia bawa dah hadis. Betul hadis ni panjang maka dia bawa dari awal lagi nak jumpa ke tempat hak dia tu lama. Apa dia ambil dari awal lagi. Kata dia gini, satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi melalui salah sahabat nama Abu Sa'id Khudri. Abu Sa'id kata satu hari Nabi kita tubik di rumah nak pergi sembahyang raya. Cuma sembahyang raya dia tak ingat sembahyang raya puasa ke sembahyang raya haji. Famarra ala nisa. Maka Nabi kita lalu ikut tak berpuan duduk. Jadi berpuan duduk suku, orang lelaki duduk suku. Tapi tak ada. Duduk stop gitu kan. Lain Nabi lalu ikut tak berpuan. Berpuan tu ditunggu dah semaya. Faqala ya ma'syaran nisa. Sementara itu Nabi ceramah dulu. Apa kata saya Nabi ceramah? Ceramah khusus pada berpuan. Ya ma'syaran nisa. Cik puan semua. Ma'syaran nisa mana? Wahai golongan orang perempuan. Fasaddaqna. Sedekah kata dia. Moga raya dia mau duduk makan lah. Nabi kata pada duduk makan tubuh itu baik sedekah. Lepas kena yang kita nak jalan raya dia terus sedekah. Ya ma'syaral nisa fasaddaqna. Nabi kata wahai golongan perempuan, wahai kumpulan orang perempuan fasaddaqna. Tuan-tuan semua diminta bersedekahlah. Kumpulan orang perempuan fasaddaqna. Tuan-tuan semua diminta bersedekahlah. Tasaddaqna. Dari segi bahasa Arabnya, tasaddaq fi'il amal. Berhubung dengan nun mu'annah mukhatabah jamu. Tasaddaqna. Tuan-tuan semua kena bersedekah. Kalau orang ramai atau orang lelaki, dia panggil tasaddaqu. Berbuah. Ujung tasaddaqu. Tuan-tuan semua orang lelaki, sedekahlah. Kalau orang ramai atau orang orang kata tasaddaqna. Kalau orang ramai atau orang kata tasaddaqna. Tuan-tuan semua kena bersedekah. Kenapa Nabi kata aku minta muslim sedekah? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nari. Karena aku tengok sendiri dengan mata Allah waktu aku naik langit, tengok syurga, tengok neraka langit hari itu, aku tengok sendiri orang tua yang paling banyak duduk dalam neraka. Ini kata apa? Nabi tengok sendiri dalam neraka orang tua lebih banyak daripada orang lelaki duduk dalam neraka. Jadi untuk nak dinding daripada masuk neraka ni, tak anduk cara dinding yang lebih kemah, yang lebih tebal daripada sedekah. Demi hati yang buka dunia ni kita dinding dengan kayu tebal. Dengan semen, dengan macam-macam benda, apa-apa nak dapur. Akhirat pula, semen, kayu, tanah, tak ada. Dinding yang paling kemah, yang paling tebal untuk dinding daripada hati neraka ialah sedekah. Sedekah ni akan jadi seni. Sedekah ni akan jadi besi khorsani untuk menyekat kita daripada neraka. Dan masalah sedekah ni tidak akan bagi berpuas ya. Siapa yang bersedekah baik hati baik puas, maka dia akan jadi dinding daripada syurga. Dan Nabi kita pesan pada Siti Aisyah, hey Aisyah sedekahlah. Walaupun sebutir tanah belah dua. Kita sini tak ada orang tanah, ada orang makan. Ada orang makan sata, 4-5 butir. Getah-getah wipu dak tu. Tak niat dalam hati kita itu aku beri budak ni. Orang makan sebutir ni bukan main-main dak. Aku nak kira aku ikan aku nak buka ikan aku di tengah akhirat kelak. Itu aku nak minta mu, pelindung aku dari tangan aku. Jadi kalau yang tanah sebutir belah dua Nabi beri jaminan untuk mengikat daripada neraka, maka apa kata kalau secukuk, kalau sekati, kalau guni-guni lah. Wah sama, wah makan, wah derian, wah dukul, asak, supaya. Itu mahal lagi. Baik. Takutnya Nabi waktu lagi setuju betul apa ya Rasulullah kata mu tengok orang neraka banyak betul. Faqulna walima ya Rasulullah. Maka kata mereka itu walima kenapa ya Rasulullah? Qala tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nabi sebut dua kali. Pucuk ya betina behi apa ni pucuk betina lama masuk neraka. Yang pertama behi nyupah. Yang keduanya tak pernah budi cuk lelaki. Allah Akbar. Tukfirna al-la'na. Kerana betina beri apa? Memanglah betina duduk belik dengan budak. Budak ni kerana budak. Mana sajalah budak. Kucabu, main gesek, sepak bata, buka tuduh puyuk. Ni buah, mok malah laku. Mok dah gaduh letih-letih. Lepas tu kadang-kadang orang ni bawa duk ngakuk pula perutnya dedah. Anak.
letih duduk kandu lagi, letih cokok tu berok atas tangga lah macam-macam. Bawa apa yang tak ada, tak ada berok, dah ni berok pula. Jadi nyupuh sama ada nyupuh ke anak sendiri, sama ada nyupuh ke jiran, sama ada nyupuh siapa sifat kata, boleh nyupuh, boleh laknat. Boleh laknat kita panggil, boleh nyupuh, kita panggil boleh nyupuh, menyebabkan dia masuk neraka. Sumpah apa? Dia pertama, benda ni budak kecil, dia tiga tu, dia pergi ke bawa atas tangga di sana. Dia pergi ke pucat gosok, main abu di sana. Dia tak pergi. Bila tak uti, dia tak pergi ke sana, kita tak hukum. Kalau tu hakim, di mahkamah, dia tak hukum cara dia. Dia boleh. Benar 200. Itu apa ni, hukum dan cara hakim. Kita tunggu, dia hakim juga, kalau betul. Bila anak kita buat sampai, kita tak hukum. Dia boleh makan babi. Makan jatuh bagi. Ini perkataan ini merupakan hukumnya. Itu ada pada kita. Kita nak dia robot anak kita tak ada pasal. Dia kata pahajat, kita supuh. Supuh ni, yang pertamanya setelah sebut itu, bila kita supuhkan, kita kena tanya anak itu saya mustajab mesti. Kalau kita kata, sudah, anak ni tak, dia jadi semati, supuh kita kata lembu, dia jadi lembu tak tu. Lembu dia tak uti, pelanggan kata, lembu ni kita cekik ni, kita uti. Nanti tu juga anak kita kadang-kadang patuh, kita wayak batu, dia tak dengar, wayak dia tak dengar, dia lembu kerana mak dia supuh dia kecil itu lagi. Sudah. Jadi, perempuan masuk neraka, pertama kerana supuh, kerana dunia tu, yang kedua ni kisah daripada supuh dia ni kepada anak dia, kepada tok laki dia, kepada adik-beradik ipar dia berapa, yang baru bertanya ni. Kalau kena gaya, baru bertanya ni. Maka kerana dia tu hidup, berpunca daripada sumpah. Betul kau, muk kau bin, kau berapa selesai. Ini Tuhan Allah. Selain daripada bila penyepon artinya kita panggil ajal itu. Agar Tuhan boleh dah kita boleh kecil. Contoh duduklah hospital, digajak hospital jumpa dengan orang yang kecil. Jumpa dengan orang darah tinggi, kecil tak bersih. Ketika tu kita tak boleh kecil dan kecil betul boleh. Tiba-tiba betul boleh kita guna untuk lepas. Tiba-tiba orang panggil mengguna nikmat, dia bukan tepat dia. Ini semua ni dapat bagian Tuhan takut. Dan Tuhan berwayak tahu kasar itu, dia nak kecil tak dah ni lagi. Itu dia duduk. Wayak, benda kita menimbulkan apa ni, gerung. Watak furgal asyir. Pertamanya mulai kuih begini tu. Yang kedua adalah takfurnal asyid. Yang keduanya tak kena budi tu lagi. Islam ajar pada kita supaya berkuih duduk rumah. Sebab mana makan, minum, kain, pakai, rumah tangga semua tanggungjawab atas batu kepala tu lagi. Maka tu lagi tu buat kerja lah. Buat kerja jap pagi panggelak, kena aku nak demo bahasa jenis mewarisi tak apalah. Dia kenal lah, rupa kamu tu tak pinggasi lah tanya. Rupa lelaki tak rasa baik, rezeki muluh tak. Tapi kalau ketuk lelaki tak kami tidak bernasib baik. Orang pun ada perjanjian sebelah, orang pun demo nasib baik. Arti kata tak, dia mengidak, kalau tak panggil tidak pandai, tak kena lah boleh ketuk lelaki. Tadi orang rumah sebelah tu goreng cuma bang daging kita balik ke kering ke plato. Lepas tu tak boleh goreng pula pakar. Dia bang daging goreng, kita bang apa ikat plato. Bobo hidup ni. Ini orang panggil takfurnal asyid, tak kena yang boleh terlaki. Kawan ni boleh buat pelik ikat plato ni tu mujur seribu rahmat. Apa kata kalau kulit tanya saja? Apa kata kalau kulit orang panggil pagi boleh kata tak boleh makan? Apa kata buat kerja juga. Tapi buat mana ada nasi. Dia tak boleh. Jadi ketika sudah kita sanggup jadi bini dia tak. Ketika dia minum yang itu kita tahu. Dah dia orang miskin tak apa firma juga. Lepas tu firma nak sumpah dia juga. Nak sumpah dia balik. Dia tak tahu sanggup. Tapi tu kalau dia awal lagi. Kalau tak saya akan miskin. Mana tu kata begitu. Mana tahu takut jutawan mau tunai kita mana tahu. Tak boleh. Dia kita sudah berlaki bini. Dia kita tengok untuk lelaki kita ni, jenis orang kerja, bukan jenis malah je. Kalau malah tu cerita lain lah. Kalau tu lelaki kita malam, kita boleh pasal. Dia tak habis. Kalau dia apa nak apa, lelaki malah. Makan rokok ambo, makan hokmok ambo, dia kerja beli dok. Apa dia tak ada apa-apa. Tapi kalau dia sudah kerjaan, nyaku, gapo. Tapi dia tidak banyak. Sebagaimana dia berumur sebentar. Alhamdulillah, ala kulli hal. Mestinya Alhamdulillah aku banyak ni boleh. Mudah-mudahan waktu daripada ni Tuhan aku nak minta mengganti aku dalam syurga. Kita boleh kata Tuhan aku nak kata pelata tak boleh. Maka kata diri sekali aku nak minta dalam musyadar sendiri aku dalam syurga. Tak ada apa. Tak ada apa. Ini cara lagu pun kita hidup rahat boleh. Ada sabarnya ni boleh makan sendiri dalam syurga. Tak apa.
Tapi lah aku lelaki kita rajin tu benar orang balik tak cukup kita sumpah sebab lah masuk neraka nanti kata aku tengok dia mak dia tahu reti nak masuk neraka boleh menyumpah tu lelaki apa ni boleh tak kena boleh tu lelaki dia boleh menyumpah anak dia boleh menyumpah jiran apa semua sekali. Masalah sama-sama cari. Di Kelantan kita ni amat buat tak kali. Jadi Kelantan kita dah jadi satu kebudayaan kita tu. Orang tua yang Kelantan buhi cari apa juga. Tok laki gala dia gapo? Dia nyabu. Tok laki cedung dia ngetel. Tok laki mikul balik padi berbaluh dia ngirik. Sama naik buat kerja. Buat kerja laki tua sama naik sebenarnya sukarela ya. Sukarela reti. Sebenarnya artinya kalau dia tak kerja berlaku sekarang, Tok lelaki tak boleh kata apa. Dia bertanggungjawab jaga rumah tangga. Atas rumah kena jaga molek dengan bata teratur molek, tika bata bawa tu jaga molek, rapuh sungguh. Sekarang kita balik lah, semua nak tahu untuk segar. Tengok rumah kita minum, sila. Walaupun buatan ibu pun, tak boleh jaga molek pun. Jadi kalau latar tak ubah mana, kalau orang Cina tak usah jaga, orang sana belakang hari ini, buat apa dia? Jadi, masalah kerja sama kerja sebenarnya sukarela. Bila bayar ni jadi ke sukarela, sikap tu makan minum tu, kena beli dakar lah. Dan buat kerja berapa gitu, dia ni duduknya. Walau tu sebenarnya, benda pitih, dia boleh ke retino, jadi nak retino. Walaupun dia buat kerja, bila nak sampai, dua pagi yang nak beli kelas. Habis jual padi, jual beras ni yang nak beli gelas kaki. Dia ada sok. Tak boleh bila lelaki tak boleh kata tak boleh. Titik peluh dia ada sok. Kuat-kuat ni kita kira dia kita puja kita. Kuat-kuat kita kena nilai. Pada menurut hak retina aku buat kerja lama-lama ni, kita nilai. Kalau gaji orang, kalau gaji orang ngiri, kalau gaji orang nunggu, kalau gaji orang bertugas, tak mana. Jadi kalau kita nak beli kerja pitih, banyak tu lah. Banyak sekali kalau orang mahu buat kerja cara berapa banyak mana. Namanya itulah awak beli gelas dia berapa semua tu. Tapi buah laut berapa tu, kita boleh datang beli. Makan, minum, kain, pakar, berapa semua sekali, kita boleh datang. Tanggungjawab. Supaya dia makan gaji juga. Dia mau makan gaji. Laki tu makan gaji. Kau fikir gaji orang tua, tengok dia dia. Tengok dia. Kita nak minum ni tak boleh. Cuma kita kata, minyak kata tak ada misal. Keluar sekali. Tak apa. Dia kata ambil dah. 10 yang ambil betul. Tak ada apa-apa. Tapi dia kata, ambil tak sih. Ambil tak sih. Jadi kita tak boleh kata apa. Contohnya, kita kata gini, kalau tahu kat bulan ni yang kerja, berdan boleh kerja bersih. Ya, aku tak boleh stress 10 hari seminggu, tak boleh stress. Kalau aku buat masa tak aku balik, gomong berapa nak makan, apa tak boleh nak minta, dia kena mana dulu berapa lu golong, berapa lapan nak tiktok dulu. Kat bulan ni kira, tak apa, ni sepalang kan besar, ni lain kan. Tak ada apa. Kita ada kuasa juga. Kuasa mandat daripada kita. Habis kat tu. Kemudian Nabi kata, betul lah. Kerana aku tengok, orang mu masuk ke mana. Ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin azhaba lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Yang kedua Nabi kata, aku tak wajib jumpa lagi orang yang akalannya tak berapa cukup. Dari segi agama pun tak berapa cukup. Tapi bila akalan pun tak cukup, dia boleh bodoh, dia boleh judi tu orang jatuh, orang kata orang jatuh, sudah selatuk betul. Sebab orang jatuh tak ada. Orang tua ni kalau datang dengan lelaki, kecergasan ada pada lelaki. Kalau orang beda sana orang lelaki. Allah Ta'ala buat, dia kalau lagi. Otak orang jatuh, komuniti orang jatuh lebih cergas. Otak orang tua lebih lemah. Tapi bila Allah dia, aku kata dia, orang jatuh lebih dia. Nanti, apa tak ada tengok, lalu makhluk Allah Ta'ala, ia akalnya tak berapa cukup kalau datang orang lelaki. Tapi orang lelaki lebih dia. Kalau dia buat masalah sikit. Dan jatuh retimu yang paling tajam sekali, apa dia? Air mata. Air mata ni jatuh retimu. Al-dumu' silahun nisa. Air mata ni jatuh retimu. Kalau dia ni tak gelap, mula tak boleh pasti buat nak meleleh atas pipi, sudah. Boleh baju dia. Sana. Allah Ta'ala bui ke orang jatuh penimah.
Jika Allah Ta'ala buat akal dia tak berapa syurga seorang lelaki, agama dia pun tak berapa cukup seorang lelaki, maka Allah lagi dia jatuh timbang. Dia timbang saya masuk. Timbang menjaga tekuk, ngebot, aku sekali dia tak boleh. Nanti kata, aku tak lagi jumpa lagi makhluk Allah Ta'ala, ia sebut kekurangnya, bagi orang lelaki, tapi orang lelaki itu dia. Dan masyhur pepatah balik orang Eropah balik orang putih, bahawa benda-benda besar yang dibuat orang lelaki, di sebalik itulah adalah cerita perempuan. Baik, kemudian suruh lagi. Qulna wa ma nuqsan aqlina wa dinina. Bila Nabi kata orang perempuan ni kurang agama, tapi bila akal kurang berapa pun orang lelaki berkira. Lalu orang perempuan tanya, wa ma nuqsan aqlina wa dinina, apa tanda akal kami kurang ya Rasulullah, dan apa tanda agama kami kurang ya Rasulullah banding orang lelaki? Qala alaysa shahadatul mar'ati misli syahadatir rajul. Nabi kata nak tahu kurang kau tak kurang, bukan kau Islam dah letak saksi orang perempuan penuh daripada saksi orang lelaki. Apa nama ni? Para julung wa beratan yang dalam Quran sebut. Kalau kita nak ambil orang perempuan buat saksi, banding dengan orang lelaki cukup saksi seorang. Tapi orang perempuan dia kena ganda dua. Para julung wa beratan mimman tadawna min asyhada'i an tabilla ihdahuma fatadhakkara ihdahuma al-ukhra. Karena orang perempuan ni sebab dia banyak masalah. Ni tak malah dia takut dengan anak kecil, anak besar, anak bapa, kadang-kadang tidur pun tak cukup. Kalau dia anak, maka dia naik serabut perut, maka menyebabkan banyak masalah-masalah dia lupa. Bila masalah-masalah banyak dia lupa kerana serabut masalah rumah tangga, maka bila hari nak bersaksi di mahkamah berapa, maka boleh jadi ada benda lupa. Oleh demikian dia kena kemadu orang tua. Antadilla ihdahuma fatadhakkara ihdahuma al-ukhra. Bila takut asal yang kurang ingat, hak sawan lagi boleh timbang. Ada orang lelaki dia tidak serabut banyak. Dia bertanya dengan haita walaupun serabut, tapi tidak serabut orang tua di rumah. Maka cukup dia bersaksi untuk sawan. So, itu tanda dia akal yang kurang. Qulna bala. Jawab aku, bila Nabi kata begitu, Rasul kata bala. Ya, sungguh. Qala, fadalik, alaysa idha khabat lam tusalli wa lam tasum. Baik, dari segi utama pula, Nabi kata bila bukan kau tidak bila waktu yang mari hit, semaya puduk, poso, puduk, semaya, putak ni, poso, putak ni. Qulna bala. Jawab lama-lama waktu yang ya juga. Qala fadzalika nuqsan dunya. Bila semaya putak cukup seorang lelaki, poso putak cukup seorang lelaki, maka itu adalah tanda kurang agama dia. Jadi dengan sebab mu ni kurang agama, pasti capur pula begini lupa. Dia tak kena beri untuk lelaki, padahlah kalau mu akhirat pula masuk neraka lebih daripada orang lelaki. Boleh jadi dia mana soal. Tak saya soal. Soalnya iaitu dah betul kurang. Dah kurang ni jadi awal lagi. Apa ibu neraka juga. Dah kurang ni kurang jadi awal lagi. Dari dia ni. Dah kurang jadi awal lagi. Dia kalau lu apa kalau kita panggil. Apa itu yang ibu neraka juga. Dia gini. Dia masalah kurang ni kalau kurang tu tak boleh timbang sikit abuk, tak boleh dua bak sikit abuk, padahal tak boleh tak kita kata tak kena balik tuan ibu neraka. Tapi kurang lagu ni kurang boleh timbang. Misalnya masalah lupa. Boleh ni kau tak lupa reti. Adakah semua tiap-tiap reti yang ibu lupa belakang? Tak. Orang panggil orang mukmin, tinam mukmin, orang mengaji molek. Dia boleh, dia boleh tak mulut dia. Tak lupa kau berapa dia boleh tak. Kalau dia pun lupa ni, kau tak uti. Kau tak uti, kita sotah lewat, lupa sejak sopoh. Anak murid, sopoh. Anak-anak dia apa sopoh. Ini orang panggil orang tak mengaji. Jadi bila kita sekarang ngerti dah, yang masuk neraka ni berpunca daripada berhinyupa, dia tak kenal boleh ikut lelaki. Maka mulut dia pada malam ni, terus lupa sampai esok pak dia lah. Berapa. Ataupun nak nyetuh, tutup mulut. Nabi kata kalau tak nyetuh juga, mu tidur. Kalau dia tak saja, tidur. Kalau dia tak saja, dia cakap. Kalau dia tak saja, tidur. Kalau tidur pun tak apa-apa juga, dia ambil semuanya. Bila ambil semuanya, dia tidur. Dia panas. Kalau panas tu, dia tidur habis. Dia nyetuh ni tidur, dia tak taruh. Baru namanya taruh, bawa muka sebab dia mulut nyetuh, bawa muka lagi dia ni.
Jadi hak duduk satu atau berduduk, dia sudah sikit. Hak duduk tu, kan lupa juga tidur. Tidur pula dia banyak sejuk. Kalau tubuh kita ni tepuh dengan tanah ni sejuk. Kalau ada juga dia ambil saya. InsyaAllah boleh hidup. Tak jadi nyumpah. Jadi bagian ini bagian boleh kita ikhtiar. Supaya nyumpah atau tidak. Dia kena tak kena boleh nasi itu tidak berlaku. Berarti supah pihak. Lagi mana? Tak boleh kan? Supah tak boleh dalam masuk aku. Pihak tak apa untuk masuk aku. Ini boleh jadi. Dia pihak tak pihak ni dia di Islam kita benar. Pihak anak pun benar, pihak diri pun benar. Anak kita tak semaya bila sampai umur 10 tahun kita boleh pihak, boleh boleh pukul. Bini kita yang nasihat pun tak dengar, tak tidur sekali pun tak dengar juga, gau tu tak dengar juga. Kita boleh kata benar perban raya mubarak, boleh kata kat sini kalau sekali nasihat pun tak dengar, apa tak tidur sekali pun tak dengar, untuk kerak-kerak juga, kita tu boleh kata. Asalkan jangan orang panggil, pecah apa yang sudahlah. Tetapi kita pakai dengar cerita bahawa Nabi kita bini apa ni? Tak pun tidur. Atas pada tak saja. 9 ke belakang. 9 ke 12 apa semua sekali. Sekalinya jari apa semua sekali. Tak raja katak sekali apa. Nabi kita bini lebih pada tak raja berkatak sekali apa. Dan Nabi kita sewa budak nama Anas bin Malik. Anas bin Malik kata aku duduk dengan Nabi 10 tahun. Tak rajin Nabi dia kata sama tua. Dia kata aku mengikuano. Tak juga. Apa betul apa pun. Tak juga. Tapi anak dia tak ada. Tidak kata dia dengan sebab tak kata. Dia tak ada. Bini dia tak ada kata sekali apa. Bukan ada. Jadi artinya kita kata anak dia kata bini siapa kau. Dia tak untuk kau diri ni. Orang kami bukan nak ajar. Nak memuaskan nafsu. Nak memuaskan nafsu. Walaupun Islam boleh keluar kata ini, tapi Nabi tak ada kata sekali ada bini dia. Walaupun Islam boleh keluar pada kata anak, tapi Nabi tak ada kata budak dia keluar. Tapi anak dia sendiri tak ada. Ini menunjukkan bahawa penggunaan kata. Jangan timbul masalah cikgu. Jadi ada sahabat boleh kata, kau tak boleh kata. Setengah tu. Ketika anak murid kata. Tak, bagi anak kata tadi. Tak, bagi anak. Cuma sahabat murid buting ada. Tak, bagi anak murid kata. Entah apa dia. Entah apa dia cikgu. Ada juga. Ibn Radhi semua Islamnya lebih awal lagi menentu masalah proses kata masuk pukul memukul ni. Dan Islam cukup kat mana. Dan Nabi kita kuasa untuk bini baik, anak baik. Tapi bini dia boleh Allah. Anak dia boleh Allah. Itu dia itu. Kita ni cepat sangat orang itu hati. Akhir sekali budak tu jadi orang panggil tak usah takut. Budak tak takut bila muda kita baik tu semua. Jadi bila muda 11 jadi akhir sekali dia katok pun tak sakit. Dia nyanyi pula. Itu kerana kita melampaui mengguna hak, mengguna undang-undang itu lebih pada hak. Akhir orang tidak takut. Ini kalau kita baca, kalau boleh baca, kalau pandai baca, coba baca psikologi kanak-kanak. Dalam buku-buku Arab banyak, buku Melayu Allah Alam. Maklum buku-buku yang dikaya oleh bahasa Arab menerang masalah psikologi budak-budak banyak benar ditulis oleh orang Arab sendiri dan oleh orang Eropah yang diterjemah kepada bahasa Arab. Kita sebagai orang berumah tangga perlu baca buku-buku ini untuk nak mengetahui selok-belok itu. Kemudian saya kata kemudian mana lagi? Qulna bala qala fadan rawahu Bukhari Muslim. Wa amma hadha qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha fa qultu ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Siti apa ni seorang perempuan sahabat Nabi nama Muadzah. Kata satu kali aku ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku tanya Aisyah ma balul haid, apa balanya perempuan yang mari ni kena qada sembahyang wala taqdu salat tetapi tak kena qada, taqdu salat dia kena qada qasar wala taqdu salat tak kena qada salat. Kana yusibuna dzalika ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, benda ni juga berlaku sama-sama kami
bersama Rasulullah. Jadi puak-puak kami ni orang Tina Nabi ni pun memang ni berlaku dah betul lah. Man sibuklah puak Nabi ni muda sepelaku belakang tak mari berapa ada orang tua dia ada orang muda. Ada orang muda dia cuma kalut lagi mari ni pas mari atas. Dan nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i salah. Kami diperintah oleh Nabi supaya qada puasa dan kami tidak diperintah qada sembahyang. Jadi benar begitu. Silsilah awal lagi makna perintah daripada agama puasa kena qada. Sembahyang tak kena qada. Terus kira-kira Allah jemaah. Thaniyan al-watu. Kalau yang kedua yang haram juga ialah watu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.